Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. InsyaAllah wa masya'Allah wa tabarakallah. Kita sambung balik sampai selesai dah kita punya kitab ini, bab kita, bab sufuf ni lah. Tapi sebelum tu saya nak bagi satu perkataan ulama, yakni perkataan Syekh Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam kitabnya itu syarah bagi Bukhari, syarah Sahih Bukhari. Kata Syekh Ibn Hajar dalam syarah Bukhari, man syaghala al-fardha 'anil nafli fahuwa ma'dzur, wa man syaghala al-nafli 'anil fardi fahuwa maghrur. Iaitu man syaghala al-fardha, siapa-siapa yang berbimbang diri, bersusah-susah diri, payah-payah diri akan pekerjaan yang fardu, tiada amalan yang fardu, urusan-urusan yang fardu, yang wajib atas dia, hak bangsa fardu ain. Fahuwa, maka iaitu orang yang berbimbang diri dengan benda-benda perkara yang fardu ain atas diri dia tu, tuntutan fardu atas dia tu, daripada daripada hukum-hukum agama Islam ni, maka dia tu ma'zurun, iaitu yang diberi keuzuran, diberi kemaafan, mana duduk dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaghala an-nafla, siapa-siapa yang berbimbang diri, duk menyibukkan diri dia dengan benda-benda yang sunat, tak termasuk dalam fardu ain, benda hak sunat-sunat. Contoh belajar ilmu hak berkaitan dengan ibadat, sembahyang, puasa, zakat, mana? Hak mustahak sekali akidah lah. Akidah yang sahih tu, akidah yang dalam firqah yang satu tu, firqatun najah dia panggil tu. Itu ana alaihi wa ashabi tu. Itu akidah aku, akidah yang aku berjalan di atasnya dan para sahabat aku, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah tu kena pada Nabi SAW, wal Jamaah tu para sahabat dan tabi'in. Tu akidah mereka ni. Stop tu kan. Siapa duk bimbang, duk menyibuk diri dengan benda-benda yang sunat, anil fardi, daripada menuntut selesaikan kefarduan, hak fardu ain yang ada tadi dia, fahuwa maghrurun, maka itu tertipu daya, kena tipu daya oleh syaitan. Contoh misalnya, hafal Quran tu sunat, belajar ilmu tentang ni lah, tentang berkaitan sembahyang, solat tu fardu ain, ditinggal. Hafal Quran sunat je, hafal Quran tu sunat, walaupun Quran tu lebih, tapi hukum dia ia sunat. Adapun belajar ilmu tentang solat sembahyang kita, akidah kita, betul kenal akidah batin tu, 70 fiqh tu, waktu fardu ain. Fardu ain. Kenapa? Kerana ada satu sabda Nabi SAW yang saya ambil daripada kitab usul makrifah, usul uddin. Nabi sebut iaitu apa? Inna da'amatal baiti sesungguhnya da'amatal baiti, ketetapan, keteguhan sesebuah rumah tu sebuah buah rumah tu, dia nak teguh tu, iaitu apa? Asas dia kena teguh. Dengan makna kalau bahasa lain tak, tapuk gajah lah, tapuk gajah dia kena kukuh. Ya tak? Kau ada bahasa orang kena panggil apa? Dia korek lubang tu. Kenapa dia panggil tapuk gajah panggil apa? Tiang. Tiang tu dah dalam tanah tu korek. Masuk besi batu buat konkrit. Ya. Kalau orang Kelantan dia panggil tapuk gajah. Dah bahasa kita tapuk gajah.
Ya. Kontraktor tahu kan? Saya ingat dulu saya pernah ikut arwah ayah saya. Arwah saya ni dia bawa lagi trailer. Kan? Jadi trailer bawa besi apa, tak kira lah ikut dia lah. Kerana dia bawa lagi minyak. Masa tu saya umur 10 tahun lah, 10 tahun ke 13 tahun lah. Bawa turun besi. Masa bangunan KLCC buat tu tahun berapa? Tu kan? Pergi atas besi tu, atas mana? Masuk dalam tanah. Nak buat KLCC tu. Musim macam tu. Atas besi tu, lori terang macam parti kereta kat atas. Nak turun pun. Tapuk KLCC tu. Saya rasa seganda lagi KLCC tu masa dah. Dah mak tu. Atas besi tu rapat. Naik pula lori sampai berkokok dalam lori tu. Turun tu memang turun macam tak boleh laju lah pasal gitu. Naik tu beras ni kosong. Gasak-gasak lah. Takut lah. Turun tu dalam tapuk KLCC tu. Mana nak buat asah dia kan? Mana kalau rasa kalau KLCC tu buat tapuk asah dia tu macam surah dia rasa tak ada naik 2 tingkat pun. Kan? Tengok. Jadi asah dia KLCC tu berdiri teguh tu bukan nampak dia asah bawah tu. Kan? Hak orang duduk buat asah bawah naik pakai lift tu. Pakai lift semua. Turun barang apa semua naik gitu. Jalan. Makna saya ingat kalau dia konkrit ni dia konkrit dengan jalan-jalan tu lah. Tak buat dah kan. Masa jalan yang buat tu konkrit tu. Tu. Mana asah dia? Kalau segi rumah. Segi akidah. Ada asah tu. Wada'amat ad-din. Dan asah pengukuhan akidah tu. Ketetapan akidah tu. Agama tu dia punya keteguhan dia. Asah dia apa? Iaitu al-ma'rifatu billahi ta'ala, iaitu mengenal sungguh-sungguh ma'rifatu ammah dia panggil. Kenal sungguh-sungguh akan sifat-sifat kesempurnaan Allah Taala, sifat-sifat mustahil Allah Taala, sifat haram bagi dia yang terkandung dalam la ilaha illallah tu 41 akidah. Kena belajar kenal sungguh waktu fardu ain atas kita. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni banyak, tak terbilang. Jadi hak dia. Hak untuk melepaskan kita fardu ain tu. Awal di ma'rifatullah tu, awal-awal agama mengenal sifat-sifat Allah tu. Hak dia mana? Iaitu yang terkandung dalam la ilaha illallah tu 41 akidah dia panggil. 20 wajib, 20 mustahil, 1 yang haram. Tu kena selesai. Secara ijmal, borong, akidah secara borong dan juga tafsili, huraian satu persatu. Huraian tu satu persatu tu iaitu masuk dalam fardu kifayah lah. Kalau ijmal tu atau fardu ain. Perlu kita tahu. Sebab tu asah dia, makrifah yang tu. Jadi kenal Allah itu dia panggil ketetapan ataupun mudah asah akidah tu, kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan tukar. Tukar dengan akidah akidah fiqh yang sesat Nabi sebut 70 fiqh. Daripada umat ijabah lah tu. Jadi kenal tak cukup sebab apa? Ahli kitab pun kenal Tuhan makrifah. Wa in sa'atum ma khalaqa as-samawati wal ard sayaquluna Allah. Kalau tanya kafir musyrik Mekah pun tak siapa buat langit bumi. Kenal tahu Allah dia kata. Ada kena tahu. Makna makrifah tu makna tahu, bukan makrifah yang makrifah dengan makna tasdik, bukan makrifah dengan makna yakin. Sebut ni mulut je. Mana orang cakap sebut je, tak sabut tak terima. Tak makna dengan makrifah. Nak selagi al-yaqin, yakin. Kena yakin. Yakin ni betul lah makna 90%. 90% je kita ni percaya, 10% je tak percaya. Kalau 80-90% tu banyak dah. Kalau kira jalan 80-90% tu dikira laju dah. Lebih pada 110 sampah dah surat cinta Patah Merdeka tu. Katalah 80-90% tu dikira laju dah, hak laju dah tu. Tapi di sisi akidah tak cukup lagi tu. Dia panggil zon tak cukup. Walaupun 10% lagi tak cukup. Dikira tak sah tu, dia panggil tak ada yakin tu. Sikit je 10%. Nak yakin makna jazam. Utuh hati tak berbelah lagi. Apatah lagi kalau sama berat 50 percaya 50 tak.
Apatah lagi bawah lagi waham dia panggil 30 dia percaya, 70 tak percaya. Tu lagi berat kan. Dia nak kena yakin. Masih lagi. Sebab tu kita wajib belajar serta yakin, serta iktikadkan. Sebab etis, golongan etis, liberal, pluralisme, bukan tak belajar tentang Tuhan Allah SWT. Tahu hebat dia lagi. Tapi ada dia tak ada tasdik, tak ada yakin. Tahu tentang ketuhanan Allah SWT. Nah, mereka belajar. Yahudi, ahli kitab belajar, kenal. Nabi pun dia kenal daripada kenal anak lagi Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka kenal Nabi itu. Kenal mana? Sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Tu Yahudi Nasara. Tapi tak yakin. Mana tak terima, tak tasdik. Jadi kita selain pada wajib belajar, satu lagi wajib membenarkan. Makna yakin, membenarkan dengan yakin. Yang kedua, asah dia tu, ketetapan agama, keteguhan beragama tu, iaitu wal aqlul qani'u, dan akal yang matang, akal matang. Akal matang. Apa dia akal matang? Summa qala, kemudian Nabi berkata. Nabi kata kemudian Nabi bersabda dengan sabdanya, ada apa tu? Wal aqlul qani', akal yang matang. Bermula akal yang matang tu al-kaffu an ma'asillah. Akal yang matang tu seorang hamba yang matang akal dia tu, iaitu dia al-kafu, tertegah dirinya an ma'asillah, daripada berbuat derhaka akan Allah Taala. Tu jangan tengok kalau orang tua dah tapi buat maksiat, ni tak gila, tak budak-budak gila. Tu kalau orang tua mayabeh dak lagi, mayabeh tak betul lagi, tak belajar lagi, dia lagi tak matang. Tapi kalau budak-budak, fadna air berhenti dah. Sah batas maya, akidah berhenti dah. Kau mana akidah batin, mana dia. Kau ni yang matang. Kalau orang tua akidah ahli sunnah jangan tak kenal lagi. Mujassimah akidah tak kenal lagi. Tak. Nak isbatkan dalil tentang wujud Allah, bakat Allah pun tak boleh lagi. Untuk memutuskan, menetapkan akidah sendiri pun tak boleh lagi. Dia panggil tu, tak ada akal tu, dia panggil tak komik, tak matang. Salah satu keteguhan agama dia tu al-aqlu qami', apa mana? Al-kaffu, tertegah dirinya an ma'asillah, tertegah diri daripada menderhaki Allah Subhanahu wa taala. Salah satu menderhaki Allah Taala itu meninggalkan dengan mempelajari tuntut tafatur yang tadi tu. Dia tiap-tiap masa malaikat raqibun atid duk catat. Duk catat ismun kabair daripada dosa-dosa apa? Duk tinggal belajar ilmu fardu ain, duk menyibukkan dengan perkara yang harum, hak sunat. Wala fardu ain banyak lagi tak selesai. Lagi wal hirsu ala taatillah, tu keteguhan agama tu. Ketetapan agama tu selain pada tertegah diri daripada melakukan penderhakaan terhadap Allah Taala, iaitu wal hisu, loba, ghibtah dia bagi loba, tamak. Loba, tamak. Iaitu apa? Ala ta'atlah, di atas mengerjakan ketaatan kepada Allah tu tamak, loba. Tak sia-siakan masa di atas nak buat tamak. Walaupun satu zarah kata dengar ilmu, pernah dengar dah, duk ulang-ulang dengar. Tamak, tak puas. Ilmu walaupun kita pernah dengar. Hari ni kita dengar, kita faham lagu ni. Esok kita dengar dah, pernah dengar tapi Allah Taala buka tajalli faham orang lain pula. Sebab tu atas satu hadis ni berbeza istinbat hukum. Nampak tak? Atas satu hadis je. Ulama berkhilaf atas satu hadis. Sebab tu kalau kita dengar satu kali, dengar dah ni. Hari ni kita dengar Allah Taala buka tajalli faham lagu ni. Kita dengar kali kedua, Allah Taala buka faham lain dah. Sebab tu kita jangan pelekehkan ilmu. Jangan pelekeh. Sebab apa? Al-ilmu ni nurullah, ilmu cahaya Allah. Kata cahaya Allah, la yuda 'anil ma'asi, dia tidak masuk, tidak dapat petunjuk tu kepada orang yang berbuat maksiat. Mana termasuk kata membuat maksiat, kita pelekehkan ilmu. Ilmu ni kita bahas lekeh. Tak sedar kita dah jatuh dalam maksiat. Habis itu. Kita terus pada bab yang seterusnya, kitab Bahrul Mazi, muka surat 110, iaitu
Qala Syekhul Mu'allif al-Alim al-Alamah rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kita Musannif rahimahullah ta'ala, babu maja'a la yaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Di satu riwayat datang dengan lafaz liyalini. Ni li payah nak baca. La yaliyani, ni. La yaliyani. Satu riwayat datang iaitu riwayat An-Nasa'i dengan lafaz liyalini. Liyalini gitu. Senang sikit. Ni la yaliyani. Payah sikit. Habis. Bab yang telah datang bab ni pada hadis Nabi sabdanya sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mengiringi aku daripada sekalian kamu oleh orang-orang yang baligh dan ahli akal, ahli akal, buat matang akal, buat sebab akal yang akal qami, maknanya matang akal. Ni mengiringi aku mana duduk belakang aku, lepas pada imam tu duduk belakang aku ni, hendaklah mengiringi aku tu, mana susung sah belakang aku ni, iaitu daripada orang yang baligh, dia panggil ulul nuha, dia panggil ulul ahlam wan nuha, iaitu orang yang ahli akal, makna orang yang hafiz Quran ke, fakih-fakih ke, yang boleh menegur kesalahan imam. Ingat masalah tegur imam, masalah kita nak tegur imam ni benar hanya kepada yang rukun-rukun saja. Imam tinggal rukun, tambah rakaat. Ada pun perkara sunat tak perlu kita nak tegur, tak dituntut. Tak dituntut kita tegur imam. Takut imam tu tak fakih, bimbang, kita tegur imam tak fakih. Misal kata tahiyat awal, sunat mana sunat yang boleh dijabarkan. Dijabarkan dengan sujud sawi. Takut imam waktu dia tak fakih, mana dia tak faham, tak fiqh, tak tahu tentang hukum ni, sahabatan sembahyang. Mungkin dia tahu tapi terlupa. Kalau terlupa tu muncullah. Tapi kalau terlupa kita ingat tak boleh ikut. Orang lain ingat tak boleh ikut. Mata. Dia kata, "Pak, dia duduk tahiyat awal, dia lalu. Kita nak tegur, duduk subhanallah. Takut dia dah sapah hak qiyam tu. Dia turun. Batal. Masa kita nak tegur. Ikut je. Ikut terus. Kemudian dia jabar. Kalau dia kata ingat lagi, dia tinggal tahiyat. Ya. Dijabar, maknanya disunatkan. Sujud sawi. Kita wajib ikut. Jangan kata, bukan aku salah, dia salah. Wajib mutaba'ah mata-mata tu. Haram kita menyalahi tu. Dan batas sembahyang kita kalau menyalahi. Pak, kalau kata dia tak sujud, buat sawi, kita sunat tolong sujud bagi dia. Tapi selepas daripada sempurna salam dia yang kedua, kita sujud pula lagi imam. Tapi jaga-jaga juga. Jaga-jaga. Masalah sujud sawi ni ada masalah juga. Sekira-kiranya imam dia sujud sekali, dia bagi sujud sekali, sujud sawi tu sujud sekali. Dan kita ni orang yang masbuk. Masuk rakaat keempat dah misal kata, atau subuh masuk rakaat 2 dah. Dah. Masuk di mana? Masuk di kunut. Masuk. Pak, imam apa? Dah, dia ada sujud sawi, tak terlupa. Misal kata, umpama kata dia tinggal selawat. Selawat tu sunat abad juga. Nasi Jawi. Orang lain baca selawat tinggal. Ya, sunat abad juga. Dah, tinggal selawat. Ya, sunat juga. Dijabarkan juga sujud sawi dah. Sujud sawi dia sujud sekali. Sekali dia sujud. Kita buat mari pada tadi tu, masbuk di tu. Ikutlah pertama. Yang kedua tu, dia tak sujud, dia lupa. Dia wi salam lalu, lupa pula dah. Sujud sawi sekali, mak wi salam lalu. Kita ni hak tadi kita masbuk ni tak boleh dah kita nak sujud 2 kali. Tak boleh dah kita nak sujud tu 2 kali, tak boleh. Dengan makna tak boleh apa? Kalau tahu batas sembahyang kita. Sebab apa? Tempat sujud tu bukan tempat kita, sebab kita ada rakaat lagi. Kita ada rakaat lagi. Ada pun orang yang ikut imam ni,
Ada hak daripada awal tu hak 2 rakaat kata kalau isyak 4 rakaat, ya imam tu sujud sekali, ada imam beri salam, dia kena sujud sekali lagi. Sebab sujud sahwi tu hak dia 2 kali. Walaupun sunat tapi dia kena beri sempurna tertib dia. Nah. Walaupun imam sujud sekali, imam beri salam, kita jangan beri salam, jangan ikut dia. Kita ingat kena sujud 2 kali juga walaupun sujud sahwi tu sunat. Kena cukup buat tertib dia. Tak nampak masalah tu. Masalah tu tak nampak, tak nak jawab. Al-hukmu al-syekh farqun an tasawuri. Hukum atas satu tu mesti kena gambar masalah dia, tak nampak gambar masalah tu. Tanya belakang lah. Tanya belakang je. Baik. Tu. Ingat tu masalah tu. Kalau kita masbuk, dengan mana kita ada nak tambah rakaat lagi, imam sujud sahwi sekali tu, kita terus saja. Jangan buat 2 kali. Adapun yang sempurna ikut imam tadi, imam sujud sahwi sekali, dia kena sempurnakan sujud sahwi, cukup 2 kali. Dah habis itu. Inilah, ketahuilah kiranya ya saudaraku, di dalam bab ini menyebutkan orang-orang yang berdiri. Iaitu musoneh menyebutkan orang-orang yang berdiri dalam saf pertama yang di belakang imam itu, iaitu maulah, hendaklah berdiri sembahyang di situ, mana saf pertama tu, oleh orang-orang yang ahli akal. Mana tadi sebutlah, orang yang mahir tentang fiqh ni. Dia boleh tegur lah imam. Dia tahu. Dia tahu tentang saf batas sembahyang gini. Imam buat silap ke apa dah. Bagi ke dia khusus betul. Hanya kau pakai tegur belaka. Ini satu sah habis tegur, pakai tegur belaka. Tegur pun ada kaedah dia juga dah. Jangan main tegur je. Sebab dalam mazhab Syafi'i, nak cerita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni memang luas sangat. Pertama, nak tegur tu pastikan jangan kita kosak kita nak tegur imam. Walaupun dengan lafaz zikirullah. Kalau semata-mata kosak kita nak tegur imam, batas sembahyang kita. Kerana apa? Berubah niat kita. Salah satu syarat sembahyang ni kena dawai niat, kena kekal. Niat tu kena kekal, jangan berubah. Berubah kita nak tegur imam. Dengan kosak semata-mata zikirullah tu, subhanallah, kita nak tegur imam tu. Kena kosak. Jadi, kosak apa? Ya, tegur imam, tapi kena kosak zikirullah juga lah. Ataupun kita himpun 2. Tu masalah. Masalah tu himpun 2. Sama kita kosak zikir serta nak tegur imam. Serta nak tegur imam. Tu tak apa. Adapun semata-mata kalau kita kosak niat, tuju tu semata-mata dengan subhanallah tu nak tegur imam, batas niat itu. Kerana apa? Berpaling niat. Berubah niat tu daripada niat sembahyang kepada niat yang bukan dalam jumlah sembahyang dia panggil. Habis dah. Ayat tu yang ahli akal dan yang mempunyai ilmu. Ahli akal mana tadi? Akil balik, orang yang sudah akil balik, dan yang mempunyai ilmu fiqh, fikih, yang juga ilmu qiraat. Demikianlah kiri kanan saf itu. Kiri kanan saf, demikianlah saf ni yang paling afdal sekali ialah saf yang depan. Lepas tu kanan, belah kanan. Saf yang paling afdal ialah yang di hadapan dan yang di sebelah kanan. Yang paling afdal sekali. Lepas tu belah kiri. Dia mengikut. Lepas tu dah. Antara belah kanan lagi yang dekat imam. Belah kanan dekat imam. Mana kata kalau imam duduk sini, belah kanan dekat imam yang paling afdal sekali. Lepas tu turun belah kanan. Lepas tu mula kiri, dia paling dekat dengan imam, lepas tu turun. Tu yang paling afdal lah. Mana aktsarus sawab. Kalau nak pahala tepat je, pakat berubuk situ lah tempat ni. Sebagaimana kita nak berdoa tepat masuk mustajab di Mekah tu. Mana tempat mustajab di antara Hajar Aswad dengan maqam Ibrahim, tempat mustajab doa dia pakai hatim. Nak sangat berdoa di hatim tu, di antara Hajar Aswad dengan maqam Ibrahim tu. Tu tempat mustajab doa. Nak sangatlah. Ibadat ni dia ada berkait dengan masa, ada berkait dengan tempat.
ada berkait dengan diri ibadat tu. Masuk sah duduk dekat imam belakang itu dipanggil kelebihan ibadat yang dibangsakan kepada tempat. Masalah lagi dah tempat tu. Dah. Habis. Dah. Kanan dia berkilah kiri kanan sah itu menurut atas qadar akal dan ilmu, yakni bahawasanya di belakang imam itu orang yang alim dan ahli akli ataupun ahli akli dan pandai reti perkara-perkara sembahyang. Pandai dan reti tentang perkara-perkara sembahyang yang masalah berkaitan dengan sembahyang. Dia yang boleh mengingatkan. Dah. Reti tentang perkara-perkara sembahyang imam dan makmum atau yang di belakang itu ahli wara'i. Ni kira habis dah ni. Dikira habis dah. Begitu juga esok. Tentang apa? Tentang nak semayang macam mak kita. Kalau mak ayah kita meninggal esok, ipung adik-beradik. Tengok. Adik-beradik siapa yang sulung. Dia tak kira tu. Dia tak kira siapa yang sulung tak. Dia kira. Dia kira siapa yang lebih pakih ni. Ilmu dia. Lepas tu, kalau kata adik-beradik pakih belaka. Sama-sama alim. Sama-sama qari. Tengok warak dia pula. Siapa yang paling warak? Antara ni. Muah naik jadi imam semayang. Jadi imam. Mak. Ayo, tinggal. Ni dok pergi wiko orang, pergi orang. Maya lah, khidmat hai mak ayah kita. Mak ayah pergi jadi doktor, pakar, doktor dah. Naik pilot. Nak semaya mak ayah pak takbir je. Tak boleh. Dah haru rasa. Dah. Mak ayah atas sampai England apa semua. Mati mak ayah. Imam ambil lah pergi. Jangan buat gitu. Wabil walidaini ihsan. Buatlah baik. Hak khidmat yang baik kita dengan mak ayah kita terakhir sekali tu. Pak takbir je. Itulah takbir akbarnya. Anak tu. Anak tu diri. Sebab apa? Doa anak-anak lebih mustajab. Segera sampai. Termasuk dalam kata tak putus. Benda yang tak putus. Idza mata bena Adam in qata amalu illa min thalathin. Sadaqatun jariyatin, al-ilmu yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Tu. Sembahyang mayat tu doa bagi dia. Waktu je tak putus. Tiba-tiba kita pergi butuh. Butuh mana? Terima. Ustaz ambil tolong mayat mak ayah saya. Butuh khidmat hari tak ada. Dia duk tunggu harap-harap sangat. Nak bawa bekalan akhir dia. Nak pergi berjalan ke alam barzakh. Mana? Kita buat diri. Kan ayah pun 4 takbir je. 4 takbir. Fatihah, selawat, doa, misalnya. Itu je. Baik. Betul. Lepas pada di belakang itu makmum. Di belakang itu ahli warak. Lepas pada habis. Apa di warak ni? Warak ni tarkus syubhat. Tarkus syubhat itu makna warak, tarkus syubhat. Warak-warak ni meninggalkan benda yang tidak ketentuan hukum. Itu makna warak. Tak tentu hukum mana, tinggal. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan barang yang dak ma yaribuk. Tinggalkan barang yang menjadi keraguan bagimu, dan ila ma la yaribuk, kepada benda hak tidak ketentuan. Kepada benda yang ketentuan bagimu, hak yakin. Hak mana kita rasa was-was, tinggal. Benda syubhat tak tahu hukum tinggal. Kepada benda yang nyata. Innal halala bayyinun wa innal haram bayyin. Ni haram, ni haram tu. Mana tu? Mana warak ni? Tarkus syubhat. Kan? Tarkus syubhat, meninggalkan syubhat. Penting warak ni. Warak ni dia panggil apa? Mulkuddin. Perhiasan agama. Mulkuddin, milik agama dia panggil. Ada satu cerita, satu kisah di zaman Hasan al-Basri. Berlaku di suatu pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu wa karamallahu wajh. Iaitu berlaku di Basrah. Di Basrah ke Kufah. Ada satu masjid nama Al-Azhar juga. Masjid Al-Azhar. Masa pemerintahan Sayyidina Ali dia selalu pergi tengok. Dia tengok di Kufah, tak silap saya.
Kita tengok dulu zaman-zaman dulu ni pengajian talaki macam kita ni hidup. Ni kalau dalam surah ni bukan satu mengajar. Tiang tu mengajar di bata, hok tu mengajar bab fiqh, hok tu mengajar bab macam-macam. Di halakoh ada semua halakoh hidup ilmu. Sebab tu Baghdad ni dikenali dulu apa? Madinatul Ilmi. Gedung ilmu. Tempat sumber ilmu. Sebab ilmu sebenarnya ada ilmu ni ialah satu aset negara yang paling utama sekali. Ada. Semua orang nak mengaji belakang. Sama ada ilmu tu kaitan dengan geografi, matematik, ada. Apa semua ilmu semua negara ni dia panggil produk etik negara membangun ilmu untuk bangunkan masyarakat tu. Sejarah lagi tu. Kita tengok dulu sejarah apa? Sejarah penaklukan Konstantinopel. Hak Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, "Satastahunna Konstantiniyah. Fala ni'mal amir, amiruha. Wa ni'mal jaysh, zalika jaysh." Lagu baca, selagi kamu akan membuka kota Konstantinopel, iaitu di Turki. Fala ni'mal amiruha. Maka sebaik-baik pemerintah, pemerintahnya Amirullah ialah pemerintah yang membuka kota Konstantinopel. Wal ni'mal jaysh zalika. Dan sebaik-baik tentera ialah tentera yang mengikuti panglima tadilah, amir tadilah yang membuka Konstantinopel. Sahabat bila dengar ni Nabi royak gitu, wakak ni keluarga. Abu Bakar masa merintah dia nak buka. Ada. Hingga seorang sahabat nama dia Salahuddin, siapa nama? Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ayyub. Ada sahabat nama Ayyub dah. Ingat tak ingat? Hak mati tu. Umur 60 lebih dah berjalan pergi. Nak buka ni. Tapi tidak ditakdirkan zaman sahabat. Yang buka zaman siapa? Zaman jauh dah. Zaman tapi indah. Iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih buka pada tahun tahun 1453. Dia Konstantinopel ni asal dia tu. Tempat peristiwa paling besar dia. Raja-raja Rom ya. Dia ada bangunan besar dia panggil apa? Hagia Sophia tu. Dia panggil apa? Hagia Sophia tu. Ada bangunan hak Kristian Ortodok tu. Pada zaman tu 1453 ni Sultan Muhammad Fatih pergi buka. Bukan daripada para sahabat, bukan. Tapi hak Sultan Muhammad Fatih ni apa dia punya amalan dia? Sebelum nak jadi pemimpin ni. Dah. Pemerintah ni tanya, nak pergi buka ni, hak buka ni. Sebelum pada ni, seorang yang ajak daripada sahabat, daripada tabi'in jugalah, yang ajak pergi buka ni, nak pilih ni, tentera hak nak buka, ni panglima hak nak pergi buka ni, nak pilih. Siapa yang tak pernah tinggal sembahyang Jumaat? Siapa yang tak pernah tinggal sembahyang Jumaat? Duduk belakang. Siapa yang pernah tinggal? Diri. Tak ada orang berdiri. Maknanya apa? Semua sembahyang Jumaat. Tak pernah tinggal. Siapa yang begini, siapa yang siapa yang tak pernah tinggal sembahyang tahajud? Duduk. Siapa yang pernah tinggal sembahyang tahajud? Duduk. Siapa yang tak pernah tinggal bangun. Termasa tu. Sultan Muhammad Fatih tak pernah tinggal sembahyang tahajud. Sunat je. Nafilah. Maka dia angkat dia masa tu, pemerintah masa tu angkat dia, mula jadi apa? Jadi panglima pokok Konstantinopel. Dia orang susah. Sultan Muhammad Fatih, tapi diberi. Kenapa? Warok dia tu. Warok. Kerana sifat warok dia. Sifat warok dia tu, warok. Maka diberi pimpin Sultan Muhammad Fatih untuk buka Konstantinopel. Jaya pokok. Sampailah pada tahun 1403 sampai 192. 192 tengok balik sejarah dah. Tengok. Seorang yang warok 192 228 itu dia kuat. Nampak?
pemerintah ni. Seorang yang warak. Makna warak apa? Tak pernah tinggal semayang. Semayang malam. Kemuliaan seorang yang mukmin terletak pada qiyamul lail dia. Tak pernah. Mulah. Pak lain. Pak jemaah okey. Pak ni okey. Siapa yang siapa yang tak pernah tinggal semayang qiyamul lail bangun. Bangun je sangat. Hak lain semua. Hak mana hak duduk tu pernah tinggal lah. Warak ni. Sifat warak ni. Warak jaga benda sunat. Maka dia semua arti dah. Mana warak tu. Maka saya nak lagi cek tengok mengajar. Tanya. Dah. Tanya mu. Aku nak tanya mu satu benda. Nak tanya mu satu benda. Dah. Kalau mu boleh jawab. Dah. Ijlis mu duduk. Mengajarlah. Ma mulkuddin dia. Saya nak tanya, ma mulkuddin. Apa tu milik perhiasan, ketetapan, harta, boleh belakang. Apa keteguhan dalam beragama? Apa dia milik agama? Ma mulkuddin. Apa perkara yang boleh menyelamatkan agama? Tak boleh jawab, hamba tubik. Untuk seorang mengajar, tubik. Tubik hamba. Siapa habislah satu tiang tinggal dalam masjid tu. Budak-budak kecil duk mengajar. Ya gulam. Wahai budak, aku nak tanya mu juga macam mana aku dah tanya orang-orang apa hamba ni. Sini Ali. Kalau mu tak boleh jawab aku hamba ayo dia kata. Tak sama mengajar. Mengajar apa tanya mulkuddin apa tu asah yang menyelamatkan agama pun tak tahu. Tak sama mengajar hamba tu baik. Tanyalah sikit je kan. Mulkuddin apa perkara asah yang menyelamatkan agama? Dia jawab al-wara'. Jawab satu. Al-wara'. Ijli duduk mengajar. Budak boleh jawab. Itu mana dia al-aqlul qami itu orang matang walaupun budak. Siapa tu budak tu? Itulah Hasan Basri. Masa dia budak kecil-kecil tadi. Hasan Basri. Seorang ulama besar. Daripada ahli sufi. Warak. Kalau tak warak sekali punah. Negara punah. Perkara yang menyelamatkan agama ni warak. Kalau tak warak dia punah. Pakat petak lagi tak kira dah. Petak aja tak ada kira dah. Lagu tu. Dalam ibadat pun gitu kalau tak warak. Tak mendahulukan yang fardu dalam ilmu pun gitu juga. Tak mendahulukan yang fardu. Dia panggil tak ada sebab warak. Wasak ibadat wasak. Apa semua benda wasak kalau tak ada warak. Penting warak. Tu dia kata. Mana hak di belakang tu? Warak. Dan orang soleh di belakang tu. Pukul tengok hak belakang tu. Kemudian pula sebelah kanan dan sebelah kiri orang ahli akli itu iaitu orang yang setaranya. Orang yang setaranya. Belah kiri kanan setara. Hak aki balik, belah ni aki balik, hak ni nak aki balik juga. Nak setara belah kiri kanan. Hak ni hak warak, belah ni hak semua warak, hak ni belah warak. Itu susunan dia. Atau orang yang sedikit waraknya. Kalau tak ada, tengok siapa paling warak sekali, tak ada dah. Kalau belah kanan orang paling warak, belah ni orang kurang sikit warak. Gitu susunan dia. Tu syarat ambil kira belaka tu. Tu dia kata dah. Dia kata apa? Maka lil mu'minin walil mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran tak patut bagi seorang yang beriman sama ada laki-laki perempuan idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyar, bahawa ada bagi mereka itu pilihan lagi. Allah Ta'ala dah tetap dah, syarat tetap dah lagu ni cara susun sah ni. Patutkah lagi bagi seorang yang beriman, laki-laki perempuan, apabila Allah Ta'ala Rasul sudah tetapkan lagu ni cara susun sah, kita ni ada lagi nak pilihan kita lagi. Tak patut lah. Tak patut. Ni dah. Akhir ayat sebab tu, wa may ya'sillah wa rasuluh laqad dhalla dhalalan dalalan lupa dah ayat, ingat. Faqad dhalla dhalalan mubina.
Siapa-siapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah sesat. Akan sebagai kesesatan mubinah, nyata, terang, jelas. Ya macam ni dah susunan sah ni. Jadi tak patut lagi dah bila Allah dan Rasul telah tentukan begini cara susun sah. Ikut. Jangan ada buat pilihan kita sendiri. Hari ni kita ada buat pilihan kita sendiri. Sebab tu kita tak nak satu hati. Buat benda susah. Sedap. Kalau kita buat satu amal ni susah-susah tu, akhir dia jadi mudah. Kalau kita bermudah-mudah dengan amalan, akhir amalan kita jadi kau payah. Sebab apa? Dia kaedah di lagu tu. Sebab tu dia kata apa? Al-wilqayah khairun minal iladi. Penjagaan patang tu lebih baik daripada mengubati. Sebab nak beli sakit ni mudah. Nak ubat payah. Kecil mani dah kena Allah. Mudah sangat nak kecil mani. Tapi nak ubat dia. Begitu buat dalam ibadat kita ni. Dah kena penyakit jadi tabiat lagu ni dah. Kita nak ubah balik. Allah rasa tak kena nafsu kita mula. Orang rakyat benda betul buat. Tak tak? Dia jadi penyakit. Bila jadi penyakit dia susah nak ubah. Sama ada penyakit batin atau penyakit zahir. Dah kena susah nak ubah. Sebab itulah penjagaan tu lebih baik daripada mengubati. Patang lebih baik. Tu obat besar dia. Yang patang. Mana patang? Ikut. Hak Nabi suruh, hak Allah telah tutup, gini cara dia sah. Ikut turut. Tu dikatakan apa? Inna ma'al usri. Fa inna ma'al usri yusra. Allah Ta'ala sebut, senang dulu ke susah dulu? Susah dulu. Lepas tu, dia janji apa belakang? Kesenangan. Tak cukup tu nak yakin, ulang 2 kali. Nak taukid, nak kejap. Takut royak sekali supaya kita lah. Kita kadang-kadang kita royak. Ayat ni aku ada. Aku Wida duit ke dia? Wida. Nak orang tu soalan kita ulang supaya apa? Nak tahkik, nak kejapkan hati orang yang bertanya ni. Begitu Allah Ta'ala nak yakin, nak suruh hamba tu masuk yakin dengan janji yang dia apa? Dalam tiap-tiap perkara sama ada perkara agama lah. Apa ustaz sekalinya. Dia janji dah. Mula susah, usra belakang. Innamal usri usra. Kalau buat amal dengan ilmu memang berasa susah mula-mula. Tapi akhir mudah. Tapi kalau buat amal dengan hawa nafsu kita, tertipu daya, buat amal dengan kehendak kita, turut kita, memang mudah. Tapi akhir susah, jadi susah. Terberasa agama susah. Padahal wa ma ja'ala 'alaikum minad fid din min haraj. Tidak kami menjadikan atas kamu tu fid din dalam beragama. Dalam amal agama ni min haraj, daripada kesukaran tak ada. Buat agama ni mudah sebenarnya kalau tahu ilmu. Tapi bila kita bermudah-mudah tu, akhir jadi payah. Tapi kalau kita buat dengan ilmu mudah, akhir dia mudah, Kau mudah. Habis itu dah. Tu susunan. Testara dia. Lepas tu tadi dah sebut. Masalah apa? Kiri kanan tu. Lepas tu kemudian dan soleh kemudian berdiri di kanannya, di kiri itu orang-orang ke bawah. Daripada itu pula tengok pakat dia. Sapi dah penuh, ni dah penuh, sebut-sebut tadi. Baru susun tu pula. Demikianlah hingga akhir. Macam tu lah. Betul kan? Ajar anak-anak kita kan. Bawa anak kita masjid bagus. Dan saya kiranya ada bawa. Yang orang tu tahu bawa ajarkan dia. Ajar. Dah. Tengok susunan sah mana. Ajar pocik, ajar anak kita. Pocik masuk tu. Penuh sah orang tua dulu. Pak mana pandai-pandai sikit masuk depan baru. Ni penuh. Belakang ni mana ni. Baru pula saya kisah saya pula, kira saya pula. Gitu. Ajar dia buat. Kan? Ceritakan dia benda perkara gini. Dosa pahala tu cerita. Jangan segan-segan. Gerak pagi pun subuh-subuh gerak pagi. Mau bangun semayang lu. Jangan jangan tak semayang masuk neraka lagi. Kena sebut tak benda gitu. Kita nak cakap lagu tu jadi berasa payah je. Janggal je. Kan? Sebut benda gitu kena ajar dia. Dosa neraka ni kena sebut sama. Semak supaya kita sematkan. Takdikkan dia dengan apa? Amalan syariat awal.
Maka dengan yang demikianlah disuruh syarak. Tu susun ikut taat martabat-martabat orang tu. Akal dia tu dengan dalil, tengok. Demikianlah disuruh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Demikian bunyinya, an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha. Iaitu apa? Hendaklah mengiringi aku daripada sekalian kamu oleh orang yang ahli akal, maknanya akil balik, dan yang pintar-pintar. Pintar-pintar mana? Orang yang tahu pun akan sembahyang kalau sembahyang. Kita depankan dia. Atau makna atau salah satu, atau makna orang yang balik-balik dan ahli-ahli akal. Sama lah. Maka janganlah diberi belakangku orang yang tiada reti apa-apa dan kurangkannya. Maka janganlah diberi, maknanya jangan letak di belakangku orang-orang yang tak ada reti, tak reti apa-apa, makna makna yang tak reti. Ni bukan masalah nak menghina siapa-siapa, tak ada ni. Sebab dalam masalah ibadat ni kita bukan boleh main tegak-tegak, bukan boleh main teteh, tak boleh. Sebab dia berkait dengan sohata. Ada rukun syarat. Tak boleh kita nak pandang ingat. Kena tangking, kena tetap tu hati dalam ibadat ni. Yang kita buat pandang remeh. Kerana kita tak tahu satu perkara yang di sisi kita tu baik, di sisi Allah tak baik. Dan terkadang satu perkara tu di sisi kita tak baik, tak boleh, tapi di sisi Allah boleh. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bermula Allah Ta'ala tu dia maha mengetahui. Kasyaf ilmu dia terbuka jelas, nyata Allah Ta'ala apa semua. Kita tak ada benda tahu. Jadi ada aturan dia, ada hikmah dia tu. Hak besar. Dalam aturan sah tu. Jadi jangan kita pandang lekeh tentang aturan sah. Kenapa? Kalaulah Allah Ta'ala berdiri, berdiri dengan sifat adil dia, dosa kecil sekalipun kalau dia berdiri atas sifat adil dia, niscaya kalau dia kehendak memasukkan kita dalam neraka, niscaya satu orang pun daripada kita ni tak lepas dengan neraka Allah Ta'ala kalau dia berdiri di atas sifat adil dia betul-betul. Jadi jangan kita pandang lekeh benda yang syarat tu. Dan jangan kita pandang lekeh benda yang syarat suruh. Satu perkara kadang-kadang amalan kita tengok macam batusah ni lekeh, dia berasa nak buat macam ni tak. Tapi kita tak tahu benda tu besar di sisi Allah, dia reta. Maka dengan sebab kita pandang lekeh tu di sisi Allah besar, diampunkan segala dosa kita, disatukan hati kita, diperbaiki kerosakan dalam Korea kita, anak-anak akhlak, anak-anak Korea kita, diberikan kita kefahaman agama, diangkatkan darjat kita dengan amalan yang sedikit tapi berkualiti. Sebab agama ni, amal Islam ni dia bukan kira banyak, bukan dia tilik banyak, dia tilik kualiti. Allah Ta'ala tilik benda yang kualiti. Islam ni kualiti, dia iktibar kualiti, bukan dia tilik kasih. Sebab tidak, inna ahabba ilallah minal a'mal, itu adwamuha wa inqala. Sebenarnya yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala ni daripada segala amal tu, mana adwamuha, yang sentiasa berkekalan, wa inqala, jikalau pun sedikit. Allah Ta'ala bukan kita yang banyak, tapi dia hak berkekalan. Kita sah kita ni, sah kita nak semayang, kita betul sah dulu, susung molek-molek, berkekal lagu tu sama. Sikit tapi kita duk kekal buat lagu tu. Itu Allah Ta'ala kasih, terlebih kasih pada Allah Ta'ala daripada kita banyak buat amal tapi tak istiqamah buat tu dengan cara yang kualiti yang diperintah oleh syarak. Sebab syarak ni dia tilik kualiti, bukan dia tilik kuantiti. Dengan kualiti tu 10 orang boleh mengalahkan 1000 orang. Dulu awak-awak perang Islam dulu, satu orang wajib kena lawan berapa? 100 orang. 100 orang kena lawan seorang. Kalau satu lawan 10 pun tak.
Maka Allah Ta'ala tahu tentang kelemahan, kederat kita. Nasah tu. 1 lawan 100. Nasah, turun. Jangan. Turun ayat, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan capuk diri kepada sebab apa? Allah Ta'ala tahu. Ada. Adab yang mesti tak dengar awal ni. Kalau 1 pergi lawan 100 ni, supaya pergi capuk, masuk diri terjun dalam gaung lah. Nasah tu. Turun perintah lain pula. 1, lawan 10 pula 10. Nampak? Dah. Tu Allah Ta'ala mudah dah. Tapi kualiti dia panggil. Boleh. Nak kualiti. Sebab tu Allah tersebut, tengok Allah tersebut apa? Qalilam ma tashkurun. Sedikitlah barang yang bersyukur mereka itu. Hamba sikit yang bersyukur. Dengan apa? Syukur itu satu sifat yang kualiti daripada hamba. Sifat yang teruji pada kualiti, benda yang teruji, makna kualiti di Allah Ta'ala. Sedikit hamba ni bersyukur. Faham? Banyak yang kufur. Kekufuran tu tak ada kualiti di Allah Ta'ala. Mana tak itibar, Allah Ta'ala tak kira, tak pegang. Syukur tu Allah Ta'ala pegang. Syukur ni kualiti. Sifat hamba terpuji. Wajib kita, semua orang mukmin wajib kena pakarkan dalam diri dia sifat syukur. Haram dia memasukkan diri dia sifat apa? Tamak dengan dunia ni haram. Sifat tamak tu mementingkan diri sendiri. Wajib kita kena berpakai dengan sifat syukur. Tapi Allah Ta'ala sebut qalilan ma tashkur, sedikit barang yang bersyukur mereka itu. Turun dia ayat ni, Ibnu Abbas doa lah, Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Wahai Allah, jadikan aku daripada bahagian yang sedikit ni. Bahagian apa? Bahagian yang kualiti apa? Hak bahagian sedikit ni itu hak bahagian hamba-Mu yang bersyukur. Hak sikit ni masukkan ke situ. Syarat dia bukan tilik banyak, dia tilik kualiti. Jadi kalau kita buat amal banyak pun tapi buat tidak dengan ilmu, tidak ikut kaedah sunnah apa, tak ada kualiti dah. Jadi orang panggil kita jadi maghrurun, tertipu daya lah. Dia tertipu daya dah. InsyaAllah. Susah-susah. Pakat-pakat lah laga dah. Mudah-mudahan buat amal betul balik sah, ikut tertib betul. Hak sunnah Nabi ajar ni ada perubahan bagi kita, bagi kesan kita semayang lebih khusyuk dan sebagainya. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun mi'atu syahid. Nabi sebut siapa-siapa yang tamassak, yang tetap beramal pegang sungguh dengan sunnah aku. Bila tu 'inda fasadi ummati, di ketika rosak umat aku ni, tak cara dah ke sunnah dah. Sah-sah pun tak cara dengan ikut aturan sunnah dah, sah-sah apa pun. Kau sebagaimana diperintah sebut dalam kitab ni. Main ikut dah ni, ikut apa rasa mumpuk rasa nak tegur pun, nak nasihat menasihatkan agama pun berasa tak relevan lah, macam-macam lah, malu macam-macam lah. Masa tu kita tetap dengan sunnah walaupun dicela kita. Falahu ajrun mi'atu syahid, maka ganjaran bagi dia tu 100 pahala mati syahid. 100 pahala mati syahid. Bayang mati syahid tu 100 pahala. Satu tu dengan amalan sunnah. Termasuk kata amalan sunnah tu betul kan sah, ikut tertib dia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Dengan sepotong hadis ini, dalil atas suruh berdiri di belakang imam itu makmum yang reti hukum Allah dan berakal yang akhir balik, memikirkan kebesaran Allah dan warak serta soleh, takutkan Allah, dan kemudian daripada berdiri menjadi makmum di belakang imam itu akan orang-orang yang bersifat dengan itu, maka berdirilah pula bersama-sama di hujung saf itu oleh orang yang terkurang. Orang kurang sikit lah pada tu, susung belakang orang kurang sikit. Daripada yang tersebut itu. Demikianlah, ikut tertib dia lah. Ikut tertib. Demikianlah disuruh syarak berdiri di belakang imam itu. Maulah orang-orang ahli akal dan berilmu. Kemudian berikut sepanjang-panjang saf itu orang yang ke bawah sedikit akal dan ilmu, orang kurang sikit ilmu dan kepintaran. Itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summal ladzina yalunahum, artinya kemudian daripada telah berdiri segala ahli-ahli akal, orang hati balik tu di belakang imam tu,
Dan membetulinya bolehlah berdiri di kiri kerana mengiringi ahli akal dan ahli ilmu itu orang-orang yang ke bawah pula sedikit pada ilmu dan akal. Bolehlah pula. Bila dah penuh dia panggil ni dia ahlul fadli, pak kelebihan. Orang budak-budak Umayyah tu dipanggil ahlul fadli juga. Sama-sama afdal. Tapi pelaga antara orang akil balik dengan orang mumayyiz lebih orang akil balik. Kenapa? Orang akil balik syarat penyaksian kita diterima. Tu sebab tu dia kata lebih. Nak jadi wali, nak jadi dia kena akil balik. Nak saksi zina, apa hukum pun kena orang akil balik. Dalam mazhab Syafi'i pun sah akad jual beli tu orang akil balik. Sebab tu nak tahu lebih, bukan kata lebih tu daripada ilmu je. Tak ada, bahkan daripada segi segenap. Nak sabit hukum apa lain pula. Nak nikah anak kita, dia ni siapa? Mumayyiz. Oh, dia lebih kau mumayyiz tu. Tapi ada dok akil balik. Akil balik nak dia lagi ya. Bukan makna nak tolak dia dengan makna nak celir. Tak. Nak aturan tu. Nak comel tertib gitu dah. Hikmah dia tak ada lah. Kemudian berdiri segala yang mengiring mereka itu demikianlah hingga akhir saf. Maka jadilah orang-orang jahilnya dan kurang akalnya. Mana kurang bahasa Arab dia berjahilan tu. Kita saya nak sebut Allah takut bahasa hati dia. Jangan bahasa hati dah. Tak saya bahasa hati. Dah. Pasal bahasa hati tak perlu nak bahasa hati benda lagu ni dah. Kita akui diri kita, kelemah kita belajarlah. Dah hak syirik pandang pun jangan hina celok. Ajar molek dah. Ikut yang pandang jangan. Penting sekali jangan kita celah-mencelah, tuduh-menuduh, jangan. Bawa pada pecah jangan. Kalau dia tak kerti, kita bimbing dia, kasih sayang, orang mak ajar dia. Budak-budak itu juga. Jangan dibawa-bawa dia. Orang mari masuk depan kata, selagi mana orang habis dah. Ada orang dah qamak dah dia tu depan. Tak boleh tarik dia. Ada hak dia dah tu. Dia cerita ni sebelum daripada iqamah. Ni cerita semua sebelum pada iqamah. Kalau kata hak tua mari belakang dah iqamah dah, budak duduk dalam saf, tak boleh dah. Nak wayak ke dia dah. Mungkin duduk belakang apa, apatah lagi kita tarik dia dengan kasar kita, tak boleh dah. Anak cerita ni sebelum didirikan, diazankan, dilautkan iqamah tu. Adapun bila dilautkan iqamah, kalau kata bumayih pun duduk depan, tak ada hak dah nak tarik dah. Tak boleh dah. Ada sekatan dia juga lagu ni pun. Mentang-mentang wayak gini suruh-susun gini, omong ni iqamah pun tarik juga kan. Tu. Mu pula dah tak reti. Dah mu pula dah tak faham maknanya. Gitu seolah-olah kan. Ikut tertib tu. Maka jadilah orang-orang yang jahil dan kurang akalnya, mana kurang akal mumayyiz tu. Tiada apa dijauhkan daripada imam. Mana tak apa. Kita tok belakang. Dan boleh ia sembahyang sebelah belakang. Boleh dia sembahyang sebelah belakang. Tok kurang tu belakang. Apa mumayyiz tu tok belakang. Tak ada apa mana harus nak tok di belakang. Tu macam apa? Macam ni kaspa pula dah. Dok, ni syarat ni syarat buat dia ada hikmah dia dah. Masalah makmum ahli akli yang di belakang imam dan sebab suruh syarat yang itu. Apa sebab? InsyaAllah kita sambung. Yang banyak-banyak ustaz, jemu juga. Sikit-sikit lah. Wallahu ta'ala alam ayat ini. ولهذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب